ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi yang barakah yang mulia ini dapat sama-sama kita bersama bertemu, ya, bersua di secara maya di Facebook Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan kami, bersama dengan saya, dan terima kasih kerana sudi like and share untuk kita sebarkan kebaikan pada pagi yang mulia ini. Kita orang kata apa, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan seperti mana yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umat aku yang menghidupkan pagi mereka dengan perkara-perkara kebaikan. Termasuklah, ya, kita katakan kita menonton secara live kuliah subuh online ini adalah suatu kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah maka kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Saya tengok dekat sini yang bersama dengan kita, Kak Nur Azizan, Kak Azizan, Kak Nur Azizan Baharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Azizan dari Ampang, ya? Betul kan? Lama dah kita tak berjumpa. Mudah-mudahan diizinkan untuk kita berjumpa tahun 2023 ni. Terima kasih Wong Jawa, alhamdulillah katanya, ya. Kabare Wong Jawa, kabare, ya. Wis madang orang. Alhamdulillah kita berada pada hari ni 3 Januari kan. Jadi kita dah masuk pada tahun 2023. Di awal tahun mungkin ada di kalangan kita mempunyai azam yang baru. Di kalangan kita ni ada, ya, macam-macam azam. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan, apa pun azam kita, pastikan ianya baik, ya, mudah-mudahan tercapailah. Ada orang dia punya impian dia duk ulang lagi benda yang sama. Sebab apa? Sebab yang dulu pun tak lepas lagi. Kan? Yang tak lepas pun tak lepas lagi, maka diulang lagi pada tahun ni. Rupa-rupanya, ya, apa yang nak capaikan tu rupa dah 10 tahun dah. Jadi insya-Allah, ya, kita buatlah perancangan yang terbaik, ya, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun baginda itu seorang nabi kekasih Allah, maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya mustajab, tetapi Nabi telah tunjuk kepada kita contoh teladan yang terbaik, iaitu Nabi walaupun seorang Nabi, tetapi Nabi ada impian, ada cita-cita, ada harapan, dan dalam masa yang sama baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha, tetap mempunyai perancangan yang strategik. Ada perancangan rapi, planning well, orang kata sangat well prepared. Kita tengok contoh Nabi berhijrah ke Madinah. Adakah Nabi berhijrah begitu je, menonong gitu? Tak, ya. Nabi SAW, ya, buat perancangan, planning. Siapa kena pergi, siapa nak kena keluar Mekah dulu, ya, siapa yang terkemudian. Kemudian tinggal lagi Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq sahaja, apa nak dibuat, ya. Panggil pula, ya, lantik Yahudi namanya Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan, mengikut jalan yang memang jalan tu agak pelik. Nampak tak? So kemudian Nabi berhenti duduk di Gua Thur selama 3 hari, kan? Maknanya ada perancangan. Sampai di Madinah, nak membangunkan ekonomi di Madinah bukan satu benda yang mudah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak bangunkan ekonomi ingat senang ke? Daripada from zero to hero, oi tuan-tuan, tu saya cerita. Tapi Nabi berjaya membangunkan Madinah, yang membangunkan ekonomi Islam yang sangat cemerlang, gemilang, terbilang di Madinah. Kerana apa? Kerana strategi yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Bukan doa aja. Ya Allah, bangunkanlah ekonomi kat Madinah ni, doa je tak. Nabi buat perancangan
dan sebagainya. Ada R&D, Research and Development. Ya, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan melihat dua potong ayat suci Al-Quran pada pagi ini. Menerusi surah Al-Baqarah ayat 44 dan ayat 45. Hari ni first day pergi sekolah kan. Jadi ramai orang tengah bersedia untuk nak pergi sekolah. Yang cikgu-cikgu tu sibuk menyiapkan diri nak pergi sekolah, maklum cuti lama. Jadi yang nak pergi sekolah tu semangat pagi, insya-Allah, ya. Semangat pagi. Biasalah lama cuti, kadang-kadang nak mari hari pertama bekerja ni, tuan-tuan, ya lemau juga dibuatnya, ya. InsyaAllah anak-anak kita yang hari ni, ya, tuan-tuan, nak menunjuk subuh satu hal lagi, cuti lama maklum, jadi nak pergi sekolah, semangat. Tapi ingat, belum habis lagi. Belum tukar darjah lagi, ya. Kita belum tukar darjah lagi. Kalau anak kita darjah 1, masih darjah 1 lagi. Ya, bulan 3 esok baru naik tingkat darjah 2. Tak apalah, insya-Allah, ya. Katanya nak pindah balik kepada asal, tapi makan masa lah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kak Anwar Azizan, ya. Moga Allah catat nama kita sebagai ahli syurga sebab hadir majlis ilmu tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan bolehlah kita insya-Allah ada rezeki tu kita boleh infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu, ya, surah An-Nur fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun Bank Islam dia 050120053038, insya-Allah. Okey, tengok pada surah Al-Baqarah ayat 44. Kata Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Itu ayat 44 dan 45. Atamuruna an-nasa bil birri. Ya, apa kata Allah Taala? Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu orang baca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Nampak? Macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, kenapa kamu suruh orang buat baik tapi kamu tak buat? Padahal kamu ni orang yang mengetahui, orang baca kitab. Kalau ikut asal ayat ni, kitab ni merujuk kepada kitab Taurat, yakni pada zaman Nabi Musa AS. Tapi sebenarnya pada kita juga, kita baca kitab itu ialah Quran, ya. Allah kata, kenapa kamu suruh orang buat baik, lepas tu kamu tak buat pun apa yang kamu suruh? Padahal kamu ni orang yang mengaji Quran, yang faham agama. Kamu ni tak fikir ke, ya? Nampak, Allah Ta'ala bertanya soalan supaya kita ni ambil serius. Macam di sekolah, ya, cikgu, kalau cikgu-cikgu dia marah anak murid dia, ngajar budak-budak ni, Allah, kenapalah malas sangat, kenapa tak buat betul-betul, Maka cikgu tu, kalau marah cikgu tu kata macam mana? Kamu ni tak ada otak ke? Kamu tak fikir ke? Kamu tak boleh fikir ke? Intonasinya macam tu, kamu tak boleh fikir ke? Maknanya cikgu suruh fikir lah. Serius, cuba serius sikit. Kalau cikgu tu marah lagi, tak ada otak ke? Macam tu kasar sikit lah kan? Tak ada otak ke? Bukan makna anak murid itu tak ada otak. Maksudnya cikgu tu suruh guna otak tu, fikir elok-elok, kan? Janganlah ambil main-main. Betul-betul lah. Begitulah lebih kurang, ya. Kurang lebihnya maksudnya begitu.
Selalu kita lihat Allah Ta'ala bertanya soalan, ya. Mengapa, kenapa. Allah Ta'ala tanya bukan sebab Allah tak tahu, tapi Allah suruh kita, ya, ambil serius, take it seriously, and then think carefully. Tu orang Perak kata kan, fikir betul-betul. Nah, Islam ni suruh kita banyak fikir. Tapi fikir tu biar fikir yang bermanfaat, menambah iman. Sebab apa tuan-tuan? Al-Quran ni kan kitab hidayah. Hidayah ni ada dua. Satu hidayah dalam bentuk irsyad, satu lagi hidayah dalam bentuk apa? Dalam bentuk taufiq. Hidayah dalam bentuk irsyad ini iaitu dalam bentuk ilmu, ataupun kita boleh sebut ilmu lah. Hidayah dalam bentuk ilmu ni sebenarnya Al-Quran ni dah sampai kepada ramai orang dah pun. Bahkan Al-Quran sampai juga kepada orang bukan Islam. Kalau dia tanya pada Kristian, dia tahu Al-Quran, ya. Bahkan ada di kalangan mereka mengkaji Al-Quran. Jadi maknanya ilmu daripada Quran ini telah sampai kepada mereka. Ya. Sebab itu Al-Quran ini untuk semua manusia. Dia bukan untuk orang Islam saja, untuk semua yang mana beragama Hindu, beragama Buddha, Kristian, macam-macam agama, untuk mereka, supaya mereka, ya, menggunakan akal berfikir. Tapi ada orang dia dah terima, dah dapat dah hidayah irsyad tu kat dia, ilmu tu dah sampai dekat dia. Nampak? Dan di sekolah saya, kita tengok juga cerita di sekolah ada, saya tak pastilah sekarang, tapi itu hari saya dengar ada student yang beragama Hindu, ya, yang student yang berbangsa Cina, yang bukan beragama Islam, dan mereka mengambil pendidikan Islam. Dia ambil pendidikan Islam tapi dia agama Hindu, dan dia dapat A pula. Belajar tentang Islam, maknanya dia dah dapat hidayah irsyad, ilmu. Tak, sebab apa? Mungkin dia kata, okey, rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun solat ada berapa? Jadi dia boleh jawab dengan baik dan dia tahu semua jawapan tu. Rukun solat ada 13, pertama, yang kedua. Oh, tahu. Okey, siapa nama Nabi? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab. Maknanya hidayah irsyad dah sampai pada dia, tapi dia tak masuk Islam. Ya, dia tak masuk Islam sebab dia belum terbuka hati. Tapi hidayah irsyad telah sampai pada dia. Satu lagi namanya hidayah apa tuan-tuan? Hidayah dalam bentuk taufik, yang ini bagi orang yang beriman. Taufik, dapat taufik tadi kenapa? Kerana dia beramal. Bila dia beramal, Masya Allah, dia akan terus meningkat imannya. Jadi dia, orang kata apa, orang yang bertakwa. Balik kepada dekat sini, Allah Ta'ala suruh pertanyaan tadi, kenapa kamu suruh orang buat baik tapi kamu tak buat baik? Kalau kita lihat, ini kena pada saya. Kena pada saya lah. Kena pada para ustaz. Suruh buat baik tapi kenapa ustaz tak buat baik? Macam tu. Tapi kalau kita pula, ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan, ya, yang kita ni mengaji, saya yakin tuan-tuan dan puan rajin mengaji Quran, rajin menonton live, rajin melihat TV. InsyaAllah saya ini bermula semalam, ya, saya dengan TV Al-Hijrah pukul 11 pagi setiap hari, insyaAllah, ya. Hari ni, minggu ni setiap hari lah, Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad belum tahu lagi, ya. Program yang terbaru, tapi itulah, TV Hijrah pun dia belum sempat nak buat promosi betul-betul. Tapi tak apalah, ya, program ni program yang baik, iaitu Quran 114 di TV Al-Hijrah pukul 11 pagi secara live, ya. Dia menggantikan program My Quran Time. My Quran Time dia tak disiarkan di TV Al-Hijrah lagi secara live, tapi My Quran Time diteruskan program itu, cuma disiarkan di Facebook dan juga YouTube My Quran Time 2.0. Tapi di TV Hijrah, ya, dia ada program baru namanya Quran 114. Ya, Quran 114. Jadi insya-Allah saya sebagai host dan juga pentadabbur lah. Tapi saya pun tak pandai juga nak mengajar. InsyaAllah kita cuba menyampaikan terbaik. Dan program ni dia berbeza sikit lah dengan My Quran Time.
kerana kita cuba nak tackle kepada golongan muda dan kita kembali kepada asas Quran itu sendiri, ya, definisi Quran, ta'rifan Quran, ya, tentang tajwid, tentang kenapa Quran diturunkan, pengenalan Quran dan sebagainya. Jadi kita nak tackle pada anak muda, so bagi tahu pada anak-anak kita, ya, insya-Allah boleh menonton. Boleh juga menonton di, orang kata kalau tak tengok secara live pukul 11 mungkin bekerja, boleh tengok secara siaran ulangannya dekat Facebook lah, ya, Facebook TV Ahli Jerah, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan ya. Terima kasih kepada siapa lagi ni? Kepada Puan Liza. Ya, apa khabar Kak Liza kita? Arosmil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahara Salidah Saleh, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik tuan-tuan. Tapi ayat 44 surah Al-Baqarah ini terpakai juga pada kita ibu bapa yang menyuruh anak-anak untuk buat baik tapi mak ayah tak buat baik. Macam mana tu? Suruh anak solat tapi mak ayah tak solat. Suruh anak menutup aurat tapi mak ayah tak tutup aurat dengan baik. Ibu ayah hantar anak-anak pergi sekolah tahfiz supaya anak-anak jadi orang yang baik, ya. Jadi anak jadi esok dah besar nanti jadi ulama. Suruh anak-anak jadi al-hafiz, al-hafizah, tapi mak ayahnya Quran tak boleh baca. Ini macam mana ceritanya tu? Suruh anak baca Quran, hafal Quran, tapi mak ayah Quran pun tak boleh baca. Tak apa, janganlah kita kata salah. Jangan kita nak blame mak ayah yang tak boleh baca Quran. Tapi paling tidak bila dia hantar anak-anak sekolah tahfiz, mak ayah ni tadi kena ada azam, kena ada usaha untuk baca Quran, usaha untuk menghafaz Quran. Sebab dia suruh anak dia buat, tapi yang mak ayah sendiri tak nak usaha. Jadi kita takut tergolong dalam doa ayat 44 Al-Baqarah ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, cuba kita lihat, ya, hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, marartu lailata usriya bi ala unasin tuqradu shifahum wa alsinatuhum bimaqaridha min narin. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummatik alladhina ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, tengok kata Nabi SAW, pada malam aku dinaikkan ke langit, maknanya dalam peristiwa Mi'raj, ya? Dalam peristiwa Mi'raj, aku telah melewati beberapa orang yang bibir dan lidahnya dipotong menggunakan gunting yang diperbuat daripada api. Nabi tengok dalam peristiwa Mi'raj itu ada beberapa orang ni dia dok potong lidah dia dengan bibir mereka menggunakan gunting. Gunting sakit, tuan-tuan. Kalau gunting tajam sakit tu, ya, tak percaya tuan-tuan buat. Jangan buat ya. Sekarang payah pula ni. Sekarang saya pula salah. Kan tuan-tuan salah saya pula. Ustaz yang suruh potong lidah, saya potong. Hak jenis pembaris ni payah juga. Ya, jadi kalau Nabi sebut kalau potong lidah dengan bibir ni sakit, tuan-tuan. Tapi tambah pula gunting tu diperbuat daripada api. Allah, sakit, tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ni? Kenapa jadi rupa ini? Jibril pun berkata, haula'i khutaba'u ummatik. Mereka ni adalah para pemberi ceramah di kalangan umat kamu. Ya Allah, ni kena kat saya juga ni, tuan-tuan dan puan. Macam mana ceritanya tu? Para pemberi ceramah, mereka yang selalu berceramah, yang duk berkhutbah selalu di kalangan umat kamu, yang mana mereka menyuruh orang buat baik tapi mereka sendiri tak buat. Mereka lupa diri mereka. Inilah sebab akibatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana, tuan-tuan? Na'udzubillah min dzalik. Anu kata kena kat saya tu.
Jadi lepas ni tak payah bagi ceramah dah lah. Ya, tak bagi ceramah kan orang marah pula tak. Kenapa tak bagi ceramah? Marah pula ni, sebab tak kena. Tuan-tuan dan tuan, tak apalah ya. Jadi tuan-tuan doakan saya dan doakan para asatidzah kita supaya mereka ni berikan keistiqamahan untuk buat kebaikan. Termasuk kita juga tuan-tuan, supaya kita ni istiqamah, suruh anak-anak buat baik, tapi aku pun kena buat baik juga. Boleh Boleh, insya-Allah. Sama juga dalam satu hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu bihi aqtabuhu fayaduru biha finnar kama yaduru al-himaru birahahu fayatifu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Allah. Hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Tengok kata Nabi, pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Wal a'yadzu billah min zalik. Minta jauh daripada api neraka ya. Amin. Kemudian usus-usus dia terburai dan ia pun berputar mengitari usus-ususnya itu seperti keldai yang mengitari sekitar penggilingannya. Nabi bagi contoh ya, perumpamaan seperti keldai. Sebab apa keldai ni, kalau zaman zaman Arab dulu, dia keldai ni digunakan sebagai mesin mengitar gandum ya. Jadi digunakan dia menggunakan keldai untuk pusing keldai ni, dia pusing balik kat situ, dia berpusing. So, Nabi kata yang dicampak ke dalam api neraka ni seperti keldai. Dia punya usus dia terburai dan dia pun berpusing mengitari usus dia itu. Masya-Allah ya? Lepas tu kata Nabi, datang pula ahli neraka yang lain. Maknanya katanya geng neraka yang lain pun mari datang mengelilingi dia. Jadi kita boleh bayangkan suasana lebih kurang begitu kan. Ahli neraka lain tengok, ish, kenapa dia duduk pusing rupa itu? Jom kita pergi kat dia. Dia pun mengelilingi mereka ni. Dan rupanya tuan-tuan, mereka ini cam pula hamba Allah ni. Dia kata, ya fulan, wahai fulan, apa dah menimpa kamu ni? Ma'asabak, apa dah jadi kat kamu ni? Maksudnya dia kena ahli neraka lain yang duk mengelilingi dia ni, dia kenal lah, demo ni kenal lah yang sedang duk pusing dekat dia punya tadi usus dia tu. Dia tanya, kenapa kamu jadi macam ni? Allah ya. Jadi dia pun kata, bukankah kamu dulu dekat dunia, kamu suruh kami buat baik dan kamu suruh kami tinggalkan perkara-perkara mungkar, kamu buat amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah kamu yang dulu suruh kita solat itu hari? Bukankah kamu yang suruh kami buat baik banyak-banyak? Bukankah kamu dulu suruh kami tinggalkan maksiat? Tapi lah ni, kenapa kamu masuk neraka rupa ini? Begitulah. Apa dah jadi ni? Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hamba Allah itu pun menjawab, betul katanya, kuntu amurukum bil ma'ruf. Betul dulu aku suruh kamu melakukan kebaikan, wala atihi, tapi aku tak buat. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, aku suruh kamu tinggalkan kemungkaran, tapi aku buat pula kemungkaran tu. Allah ya. Jadi bahaya tuan-tuan. Ini belum berlaku lagi ni. Cerita ni belum berlaku akhirat esok, tapi Nabi dah bagi gambaran kepada kita supaya kita ni berwaspada, ambil peringatan ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Jadi kita pindah pada ayat yang berikutnya secara ringkas. Pada ayat 45 Al-Baqarah, Allah Taala kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan solat,
Sesungguhnya solat itu teramat-amatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Allah kata minta tolong dengan Allah. Minta tolong hanya boleh pada Allah, tidak boleh pada makhluk. Minta tolong pada makhluk syirik. Tapi kalau minta tolong dengan makhluk kerana mengambil sebab, maka tidak mengapa. Contoh, jumpa doktor boleh? Boleh. Tapi jangan kita i'tiqad kata doktor tu menyembuhkan penyakit. Sebab doktor tu makhluk. Kalau kita minta tolong dengan doktor dan kita pun i'tiqad kita, keyakinan kita mengatakan aku sembuh sebab doktor tu hebat, maka boleh jadi syirik. Sama juga kita kata ubat itu, kerana ubat ini aku sembuh penyakit. Kalau i'tiqad kita meyakini bahawa ubat itulah yang menyebabkan kita sembuh, ya, maka boleh jadi syirik. Sebab kita minta tolong dengan ubat tu. Tapi tak salah kan? Tak salah kalau makan ubat, betul. Jumpa doktor pun betul. Itu ikhtiar. Tapi i'tiqad kena jaga, doktor ni makhluk, yang sembuh itu Allah. Jumpa doktor tu perlu ikhtiar. Itu tak apa. Kerana kita hanya mengambil sebab, al-akhdhu bil asbab. Ambil sebab tak ada masalah. Ya. Sama juga dalam bab ibadat menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Dalam bab ibadat pun jangan kita bergantung dengan makhluk. Contoh, aku solat sebab nak masuk syurga, sedangkan syurga itu adalah makhluk. So perbetulkan, aku solat kerana Allah, baru betul. Jadi bila kerana Allah, insya-Allah ikhlas, khusyuk lillahi ta'ala, mudah-mudahan dapat masuk syurga. Aku sedekah bukan sebab nak kaya kan. Jadi terima kasih yang sedekah subuh pagi ni, ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah luaskan dan tergolong dalam doa yang didoakan oleh malaikat. Ya Allah, kurniakan kebaikan kepada mereka yang bersedekah pada waktu pagi. Ya. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah berkati. InsyaAllah tengok ya, sedekah bukan sebab nak kaya. Sebab kaya itu adalah makhluk, sedekah kerana Allah. Tapi asbab sedekah tu dah jadi kaya. Baca surah Al-Mulk bukan kerana nak selamat azab kubur, sebab kubur itu makhluk. Tapi perlulah buat, sebab apa? Bila kita istiqamah surah Al-Mulk, selamat azab kubur. Jadi perbetulkan, aku baca surah Al-Mulk kerana Allah, tapi asbab aku baca Al-Mulk itu dapat selamat daripada azab kubur. Maknanya dalam apa pun buat, minta tolong hanya boleh pada Allah dengan sabar dan solat. Apa makna sabar kat sini? Kalau dalam tafsir Ibnu Kathir, menurut Mujahid, seorang ulama tafsir, mengatakan sabar itu ialah puasa. Minta tolong dengan Allah dengan puasa dan solat. Dan ada pun ulama lain mengatakan makna meninggalkan maksiat. So kita boleh kata minta tolonglah kamu kepada Allah dengan kamu meninggalkan maksiat dan mendirikan solat. Sebab kata Umar Al-Khattab, ya Allahumma salli ala Muhammad, sabar itu ada dua. Yang pertama sabar ketika dilanda musibah, satu lagi sabar meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah murka. So kita kata minta tolong pada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara haram dan maksiat dan teruskan diri solat. Dua benda ni kita buat, Allah akan bantu kita. Dan penutup ayat ini Allah kata, dan sesungguhnya solat itu amat-amat berat. Kan? Jadi kita kata, Allah Ta'ala kata macam ni, sebenarnya sembahyang solat ini bagi semua orang Islam susah, berat. Bukan berat, tetapi teramat-amatlah berat. Kata Allah, la kabiratun, maknanya teramat-amatlah berat. Betul tak? Tuan-tuan mungkin taklah, ya. Cuma Allah kata hanya sedikit saja yang solat ini ringan bagi mereka. Siapa golongan tu? Orang yang khusyuk. So nak tak nak, kita kena usaha untuk jadi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni siapa? Dia solat hadir hati, dia fokus dalam ibadat dia, dia beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah apa? Jaga pergerakannya, jangan banyak sangat goyang. Jaga adab macam mana? Minta tu biar sungguh-sungguh dengan Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Faham apa kita baca? Ya Allah, Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku. Adablah dengan Allah. Itu tanda orang yang khusyuk, ya. So khusyuk ni panjang kita nak bincang, tapi nak bagi tahu
Nah, Allah Ta'ala bagi tahu solat ni amat-amat berat bagi semua orang Islam kecuali orang yang khusyuk saja. Betul tak? Sebab tu kata Dr. Fadlah Kamsah, 20% yang solatnya cukup 5 waktu, 80%, 80% lagi tak cukup 5 waktu. Sama juga sahabat saya yang tugas di hospital, katanya ramai orang tak solat di hospital sebab dia kata susah semayang ni. Macam mana nak semayang, tangan ni berbalut, nampak? Dia yang menyusahkan. Sebenarnya solat tu tak susah. Kalau tangan balut boleh tayamum. Macam mana nak solat, duduk pun tak larat, nak bangun diri pun tak larat. Jadi nak buat apa? Qada nantilah, tunggu sihat esok. Makcik tak larat ni, nak bangun pun tak larat. Nampak? Senang je gitu. Padahal kalau tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring lah. Kalau tak boleh baring pun mati sajalah. Kan? Bahasa kasarnya begitu. Habis tu tak boleh buat apa, mati sajalah. Mati pun orang semayang kat dia juga. Itu masalah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. So mudah-mudahan kita ni direzekikan oleh Allah 2023 ni tergolong dalam golongan yang khusyuk solat mereka, khusyuk solat kita, supaya solat ini akan jadi ringan. Orang yang ringan solat tuan-tuan, insya-Allah mudah nak buat. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami pada pagi ini. Puan Nur Hayati, Puan Kak Siti Atikah Tukimin pun ada. Ya, barakallahu fikum, insya-Allah. Ya, mintalah tolong kepada Allah sahaja. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, amin. Alhamdulillah, syukur, amin ya rabbal alamin. Betul tu Ustaz ya, kata Puan Nur Hayati. Yang tag kawannya, alhamdulillah, barakallahu fikum, Kak Nur Azizan Baharudin. Ya Ustaz, minta tolong kepada Allah sahaja, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Benar kata Kak Siti Atikah. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, sentiasa dalam pertolongan Allah, insya-Allah ya. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan. Sekadar itu sajalah pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu atas kekurangan, kelemahan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah esok bersama dengan Ustaz Sabran Jamil. Dan insyaAllah terima kasih kepada yang sudi memberi infak kepada surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Dan boleh jadikan ia satu rutin harian, pagi-pagi kita infakkan untuk sedekah subuh kepada pihak surau An-Nur, supaya program yang baik dapat diteruskan, insyaAllah. Tidak rugi orang yang memberi, bahkan pahalanya berlipat kali ganda. Bahkan insya-Allah Allah akan luaskan rezeki kita ya. Sedekah kerana Allah ya. Sedekah kerana Allah. Sebab sedekah Allah bagi kita kekayaan jiwa, kekayaan hati ya, kekayaan harta benda juga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jika di kalangan kami yang sakit, sembuhkan. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, ya Allah, tunjukkan kami kemudahan dan kesenangan. Jika ada di kalangan kami diuji dengan kepayahan, ujian yang berat, tunjukkan kami jalan keluar, ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa ahli keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah. Seluruh muslimin, muslimat dan seluruh mereka yang bersama kami pada pagi ini, yang menonton live ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua.